Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah, sahabat-sahabat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayat Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk kita hidup di atas muka bumi, diberi nikmat kepada kita walaupun kita berada dalam suasana pandemik COVID-19, PKP, kita mengikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh pihak kuasa, maka kita masih lagi ada ruang-ruang untuk kita berada dalam menyampaikan ilmu, terutamanya dengan medium yang ada pada hari ini, mudah untuk kita menyampaikan, insya-Allah dalam suasana yang kekangan yang kita hadapi, ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi, iaitu persoalan berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti yang kita maklum, Nabi Isa alaihissalam belum lagi wafat dalam peristiwa salib, cubaan membunuh oleh golongan Yahudi, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi dengan kuasa, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menentukan kepada rasulnya, yakni Nabi Isa alaihissalam, dan diangkat Nabi Isa alaihissalam ini ke langit dan akan turun menjelang kiamat, dan adalah salah satu daripada tanda-tanda besar, disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar sebelum berlakunya kiamat. Jadi soalannya, benarkah pada akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk mengembalikan keadilan, mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Benarkah? Jadi Nabi Isa akan turun ke atas, di atas muka bumi ini. Jadi berbagai pandangan lah. Ada menyebut Nabi Isa akan turun di Masjidil Aqsa. Ada yang menyebut Nabi Isa akan turun di masjid di Damsyik, disebut Damaskus, iaitu disebut masjid namanya Jami' Umawi, yang ada padanya menara putih. Nabi Isa akan turun di situ. Jadi walau bagaimanapun tidak menjadi khilaf di kalangan ulama, iaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Daripada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya hampir turun kepadamu Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, maka dia hancurkan segala salib, dia bunuh babi dan dibagi-bagikan harta sehingga tidak akan ada yang akan menerimanya lagi. Pada ketika itu, sekali sujud pada Tuhan lebih berharga daripada dunia dan isinya. Lalu Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah kalau kamu mahu. Ketika itu tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa ibnu Maryam sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi terhadap mereka, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah menunjukkan Nabi Isa akan turun. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, iaitu menghancurkan segala salib, yakni memperbetulkan kesalahanggapan mereka yang beragama Kristian. Jadi dalam agama Kristian ini pun ada berbagai-bagai pahaman dia. Ada disebut Kristian Ortodok, ada disebut Kristian liberal, Protestan, ataupun sebagainya pandangan lah. Jadi
Jadi ada di kalangan pahaman di dalam agama Kristian itu sendiri yang meyakini Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang suatu masa akan turun. Maka cuma di kalangan mereka ada yang tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi akhir zaman, kerana sangkaan mereka Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi untuk bangsa Arab sahaja, sedangkan Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi untuk seluruh manusia, seluruh manusia, disebut rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam itu menghancurkan solid, berarti kata maknanya menghancurkan pahaman yang salah mereka. Kemudian turun dibunuhnya babi, yakni di kalangan mereka yang menghalalkan memakan babi, maka menafikan ataupun mengharamkan memakan babi, dan dibahagikan harta sehingga tidak ada lagi orang yang menerimanya. Maka itu berlaku Nabi Isa AS turun ke atas muka bumi, iaitu menjalankan keadilan di atas muka bumi. Jadi sebagai seumpama yang berlaku hari ini penuh dengan kezaliman, masyarakat yang berlaku ketidakadilan, berlaku kezaliman, berlaku peperangan di mana-mana, seumpama sekarang ini, begitulah Allah Ta'ala menjadikan ketika turun Nabi Isa AS, maknanya dunia akan kembali aman, dunia akan kembali aman. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman kepadanya. Maknanya semua orang di kalangan ahli kitab itu akan beriman kepada Nabi Isa AS. Daripada hadis itu berikut adalah pengertian Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Jadi bila berlakunya wallahu a'lam. Namun ia adalah salah satu daripada tanda-tanda besar. Maka kita sebagai seorang beriman, maknanya kita bersedia dengan keimanan kita, maknanya untuk kita menghadapi zaman-zaman mutaakhir ini, zaman akhir zaman ini, dan kita yakin dengan janji Allah SWT. Jadi beliau akan menjadi baginda akan menjadi hakim membetulkan kepercayaan Kristian yang karut. Ajaran yang betul hanyalah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam mengajak manusia kepada Islam. Tak ada seorang Nabi pun yang mengajak kepada selain daripada ajaran Islam. Jadi semua ajak kepada Islam. Kemudian disebut tadi memecahkan seluruh salib, beliau membunuh babi, beliau mencegah peperangan, akan berlaku kedamaian di atas muka bumi ini, mengagihkan harta, makna sehingga tidak ada lagi mereka yang miskin yang meminta-minta, beribadat ketika itu walaupun satu sujud dikira lebih berharga daripada dunia dan isinya. Allah, ahli kitab dan lain-lain akan beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat sebagaimana seluruh manusia yang lain, nabi-nabi yang lain ketika itu. Jadi kebenaran ini diperkuatkan lagi dalil daripada hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan turun Isa bin Maryam, maka dia membunuh Dajjal, kemudian dia tinggal di bumi selama 40 tahun menjadi imam dan hakim yang adil. Riwayat Ahmad. Allah berfirman, yang bermaksud berfirman dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 159. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa ibn Maryam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, yakni Nabi Isa AS, akan menjadi saksi kepada mereka. Jadi setiap manusia ini akan mengikut para
para nabinya pada hari kiamat kelak. Jadi inilah keyakinan kita sebagai seorang beriman, bahawasanya Nabi Isa akan turun. Bila turunnya wallahu alam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bersedia setiap masa memperbaiki iman kita, memperbaiki agama kita, supaya kita kekal dalam iman sehingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.